Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa la a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka wa abu'u bi dhanbi Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal dan ketaatan. Mudah-mudahan kita benar-benar mampu menghayati dengan sebenar-benar penglihatan, yakni dengan melihat dunia ini ada dengan nikmat yang kecil. Adapun pada sebaliknya itu, yakni pada hakikatnya, pada dunia itu kita nakkan kebaikan, sebagaimana yang kita telah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan sebagai doa yang syumul, yakni surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, di sini kalau kita lihat kebaikan yang kita minta, yang kita cari itu adalah kebaikan, bukannya kebendaan. Dan perkara ini menjadi sebagai pertembungan. Kebaikan dan kebendaan ini akan menjadi pertembungan, yang mana kebendaan itu lebih senang untuk dilihat dan dicari, dan kebaikan itu lebih sulit sebenarnya, lebih payah dan lebih susah. Sebenarnya susah yang payah itu adalah kebaikan, bukan kebendaan. Namun dalam kita mentafsir kehidupan ini, kita salah melihat. Kita melihat payah untuk mendapatkan kebendaan, lalu kita mengabaikan kebaikan, lalu kita membelakangkan kebaikan, lalu kita merendah-rendahkan kebaikan. Malah kita tidak pernah menilai kebaikan itu dengan pandangan yang sebenar. Malah kita melihat dunia ini tak ada kebaikan jikalau tiada kebendaan. Kalau tak ada benda, apa yang aku ada? Apa yang aku ada? Aku tak ada apa. Sebatang kara. Aku ni tak beri manfaat pada orang lain. Nak tolong orang pun susah. Nampak? Jadi makna kata, dalam pertembungan kebaikan dan kebendaan ini menyebabkan dalam perjalanan kita untuk meneruskan kehidupan ni, perkara yang akan berlaku adalah kita salah dalam meletakkan makna yang hakiki, yakni dalam konteks kezaliman. Kezaliman itu adalah tidak meletakkan satu pada tempatnya. Kita tidak meletakkan kebaikan pada tempatnya. Kita letakkan kebendaan pada bukan tempatnya. Bermaksud kebendaan itu lebih dibesarkan. Kebendaan itu lebih dibesarkan daripada membesarkan kebaikan. Bermaksud hidup ini dia tidak menampakkan bahawa misi untuk mencari kebaikan itu antara yang utama. Maka sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, menjadi kewajipan kita. Menjadi kewajipan kita, orang yang mukallaf, yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT ini, untuk kita mencari makna. Wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Maka di sinilah kita kena meluruskan kembali kehidupan. Saya nak menyebut dalam satu hadis Nabi SAW pada pagi yang penuh barakah ini, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ni, kita nak membincangkan tentang bagaimana kita nak melihat kebaikan itu. Bagaimana kita nak meletakkan kebaikan pada tempatnya. Sebab hari ini jemaah sekalian, bila kita gagal melihat kebaikan, maka ini menjadi satu petaka yang besar sebenarnya. Menjadi satu perkara yang menyebabkan banyak masalah akan berlaku. Sebab kita tak nampak kebaikan, kita lebih nampak kebendaan.
Wallahi jemaah sekalian, kalau kita tidak ada sifat ataupun tidak dipimpin oleh Allah untuk belajar, untuk kita mendalami tentang kefahaman yang sebenar, wallahi kita akan nampak kebenaran semua perkara. Malah sepatutnya perkara itu mempunyai nilai kebaikan yang tinggi, namun kita telah mencacatkannya, kita telah merosakkannya, kita telah mengkhianati. Sebagai contoh, nilai kasih sayang. Kasih sayang itu bukan kebenaran. Kasih sayang itu adalah kebaikan. Namun, di saat manusia gagal melihat kebaikan pada kasih sayang, ataupun gagal melihat kasih sayang itu sebuah kebaikan, maka apa yang berlaku adalah dia mencacatkan kebaikan kasih sayang itu. Malah dia mengkhianati kasih sayang itu. Ini apa bahasa dikhianati ni. Ramai orang ingat, bila sebut kasih sayang dikhianati ni, dia tahu kahwin dua je. Didua kan. Perkataan didua ke apa, dia tak faham. Ingat, kasih sayang dikhianati ni, ada orang ketiga je. Dia tak tahu, apabila dia gagal melihat kasih sayang itu dengan kebaikan, maka dia telah khianati kasih sayang itu. Bayangkan kasih sayang ini, nilai kasih sayang. Sebagai contoh, kita cerita tentang permasalahan dulu. Seorang anak, dia tak lihat nilai kasih sayang. Dia tak nampak. Jadi mak yang susah, yang tak boleh nak contribute. Mak ni biasa, asal mak ni bukan ada duit, bukan pegang duit. Jadi katalah mak tu tak ada duit. Bayangkan bahayanya mentaliti kebaikan tu nampak pada pemberian. Apa dia? Boleh belikan apa yang dia nak, boleh bagi apa dia nak. Nak handphone bagi handphone, nak kereta bagi kereta, nak rumah bagi rumah, nak apa nak bagi. Sehingga kan memadamkan nilai keibuan. Kasih sayang ibu tu anak tak boleh nak appreciate. Sebab tu susah bagi orang nak lelaki ni nak appreciate mak bapak. Sebab apa? Lelaki. Sebab apa saya sebut lelaki? Sebab lelaki ni menjadi kewajipan utama untuk berkhidmat dengan mak ayah sampai mati. Tapi sebab lelaki ni kalau tak dididik, dia nampakkan sebab dia nak cari duit. Pelotak dia bikin nak duit. Nak cari duit. Nak sara anak bini. Jadi, dia lebih nampak. Contoh kalau kata ada isteri dia pula, berkahwin dengan dia, banyak pula bantu dia, banyak memberi. Jadi, contribution mak dia apa? Tak ada. Nilai keibuan tu akan terakis. Malah pula mak pula tak pandai pula, tak sekolah tinggi, kat kampung. Mana yang mengaji, ialah semua orang boleh kata sayang mak. Tapi, dia nampak tak kebaikan tu? Dia boleh tak? Malah kalau kata dia nak tukar kebaikan dengan seluruh kebenaran yang ada, tak ada tukar. Tapi isu hari ni berapa ramai anak-anak berkira-kira, terutama anak lelaki, berkira nak buat baik ke mak dia. Ketika saat ada isteri contoh, berbelah bagi dia, bertelagah dia. Sebab dia tak nampak nilai kebaikan. Cuba kalau nampak nilai kebaikan pada mak dia, no question. Kebaikan yang mak dia dah bagi. Pak kata Nabi SAW, Ummi wa ummi wa ummi 3 kali. Dan Quran kata pun namanya nilai keibuan itu. Mengandungkan, melahirkan, menyusukan. Ni pakai duit ke je masih lain? Nilai seorang isteri, tak payah nak diagung-agungkan pun. Seorang isteri itu, dia akan pergi kepada 3 fasa ini. Kalau dia pergi atau tak pergi pun, dia tetap seorang wanita yang sudah ada kebaikan. Kebaikan seorang wanita itu adalah menemani, melengkapi. Tak payah ada kebenaran. Tapi beberapa ramai hari ini melihat, mengkhianati kasih sayang itu. Mengkhianati mas sekalian. Mengkhianati kasih sayang dengan nilai kebenaran. Diukurnya kasih sayang itu dengan nilai kebenaran. Akhirnya, orang nak hargai kasih sayang ke? Orang tidak akan hargai kasih sayang. Orang akan hargai kebenaran yang ada pada kasih sayang. Dinilaikan kasih sayang itu dengan banyaknya memberi apa? Bagi duit, bagi masa, bagi perhatian. Tapi nilai kasih sayang itu dia tidak fahami. Menyebabkan banyaknya berlakunya kebencian, keburukan, pergaduhan. Banyak berlaku. Sebab apa? Berbalik pada permasalahan kita. Apabila dia gagal mencari kebaikan di dunia, dia tidak mencari kebaikan, memahami tentang
hakikat yang sebenar. Kasih sayang itu tertegak dengan kebaikan, bukan kebendaan. Di sini kita nak bahas sebagai contoh lagi. Kalau kita lihat nilai kekayaan, di manakah dia faham tentang nilai kekayaan? Kekayaan itu dilihat dengan apa? Mencari kebenaran balik. Menilai kekayaan dengan sudut pandang kebenaran. Akhirnya, kekayaan itu dikhianati. Kekayaan itu nilai yang besar, akhirnya dikhianati. Akhirnya, kekayaan itu telah disalah ertikan. Maka jadilah satu tafsiran orang yang tamak, orang yang bakhil, orang yang berlumba-lumba. Maka kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20, bermegah-megah dia. Berlumba-lumba dia nak tunjuk siapa paling banyak harta, siapa paling banyak anak. Berbangga dengan anak, berbangga dengan harta. Ini semua berlaku kerana dia gagal melihat kebaikan. Disangkakan kebaikan, rupanya kebenaran. Disangkakan dia, contoh, dia nampak kaya itu dengan adanya harta. Maka dengan harta itulah dia boleh buat banyak kebaikan. Kena jadi orang kaya. Kena jadi orang kaya ni boleh banyak tolong orang. Tiba-tiba bila datangnya harta yang banyak, dia tak banyak tolong orang cuma sekalian. Dia banyak tolong diri dia je. Memang dia bagi juga, tapi berat je nak bagi orang tu. Berfikir dia. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah SWT, perbincangan ni nampak mudah. Atau perbincangan ini kebanyakannya tidak mengambil berat, mengambil mudah. Dia ingat dia beramal je. Beramal je lah Ustaz. Cerita benda-benda tua apa. Kan? Sebenarnya inilah kefahaman. Berapa ramai hari ini beramal tanpa faham. Dia dah melakukan amalan, tapi akhirnya dia tak ada kenikmatan. Dia tak ada dapat kefahaman. Sebab dia tidak mengambil berat tentang kefahaman. Perbahasan tentang membawa kefahaman dalam kehidupan tidak diberikan tumpuan. Sebab itu, dalam Islam meletakkan nilai kefahaman itu nombor satu. Ini melalui ilmu dan faham. Kita kena faham dalam amal. Satu amalan yang khusus. Contoh solat. Kita kena faham cara solat. Faham maksud kita kena tahu, faham mana rukunnya, mana sah batalnya, mana wajib sunatnya, mana. Amalan-amalan yang jelas nampak. Tapi amalan-amalan yang bersurut sir dan rahsia yang tersembunyi dalam hati ni, ada kita beri perhatian? Kita kena beri perhatian. Samalah macam mana kita memberi perhatian kepada amalan syariah, yakni hakikat dan syariat. Maka hakikat pun kena beri perhatian ni mas sekalian. Beri perhatian kepada amalan bersudut rohani yang bersifat sir yang rahsia ni. Kita kena sering kali kita perbahaskan. Maka perbincangan yang membincangkan tentang soal keadaan hati, keadaan kehidupan, ini mesti diberi tumpuan. Memberi tumpuan je mas sekalian. Diberikan tumpuan yang mendalam. InsyaAllah. Maka apabila kita meluruskan luar dan dalam, apatah lagi dalam rukun qauli wa fi'li wa qalbi, dalam solat, niat qauli wa qalbi wa fi'li wa qauli ini kena selari. Maka begitu juga dalam kehidupan. Hatinya, percakapannya, perbuatannya mestilah selari, lurus. Di saat dia mengatakan sayang, hatinya kena betul. Apa makna sayang? Itu ibadah. Sebab dia nak jadikan sayang itu ibadah. Dia bukannya ingat ibadah tu solat. Solat dah. Tapi sayang tu macam mana? Ini apa bahasan tentang kehidupan. Ramai menyangka dia dah faham. Tapi bila diuji, salah faham. Berselisih faham. Awak solat tapi bergaduh. Sebab apa? Apa yang dia gaduh? Pasal solat ke? Dia gaduh pasal solat ke? Orang bergaduh pasal solat ke? Tak. Dia bukan gaduh pasal solat. Malah orang kata, solat pun bergaduh mana? Solat pun bergaduh. Sebab solat dia satu bab.
Tapi solat dia tidak membawa kepada kehidupan, tidak membawa kepada perbahasan yang sebenar. Akhirnya dia tak faham tadi. Sayang. Dia tak faham. Rupanya banyak bergaduh. Dia sebab tak faham lah. Bukan tak faham solat. Solat. Tapi tak faham kasih sayang. Takut dia. Bukan tak hafal. Hafal. Tapi sebab ada konflik. Konflik dia dalam memahami. Dan di sini kena mengambil perhatian. Dan orang yang faham tentang kasih sayang yang sebenar, sudah pasti dia akan menjaga syariat, menjaga solat. Orang yang solat mestilah menjaga hakikat hatinya. Jadi ketika dia sebut sayang, kalau dia faham tentang solat tadi, sudah pasti dia kena selarikan hati dia sayang dengan hati jujur ni. Di sini ikhlas. Nak tengok ni macam mana kita solat tu ikhlas ni. Maka sayang itu kena ikhlas. Ikhlas menyayangi. Allah tengok lah. Ikhlas menyayangi itu mestilah dengan kebaikan. Bukan mengharapkan kebendaan. Sama macam solat. Kita ikhlas solat. Mengharapkan redha, bukan mengharapkan duit. Bukan mengharapkan orang puji, riak. Sama dengan kita sayang. Mengharapkan apa? Mengharapkan isteri buat baik dengan kita. Mengharapkan suami buat baik dengan kita. Tengok surah Al-Qasas jemaah sekalian. Ayat 77. Allah dah garis pandukan dah. Dan kebanyakan kita tidak perasan. Sebab tidak ambil perhatian. Maka tak perasan lah. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Cuba tengok. SOP kebaikan. وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jangan melupakan bagianmu di dunia. Dan seterusnya, wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaih. Ini ayat dia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Tengok. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala. Satu. Itu dah jadi satu kata kunci dah kebaikan. Harta nampak pahala. Bukan nampak benda. Allah suruh tuntut cari harta. Cari pahala lah, bukan cari harta. Carilah kebaikan dengan harta kamu. Dan janganlah lupa bagian kamu di dunia ni. Kamu nak pakai duit tu untuk beli apa kat dunia, silakan. Tapi make sure juga apa yang kita beli itu membawa pahala juga. Maksudnya ada perkara yang ada harta ni kita boleh jadi kita tak pakai untuk diri kita lah. Kita bagi je ke orang kan. Kita infak terus. Boleh jadi gitu. Atau kita gunalah juga kata nak beli kereta. Nak beli kereta juga ustaz. Nak beli motor ke beli kereta ke, belilah. Tapi make sure lah kereta tu jadi pahala. Make sure lah motor tu jadi pahala. Jangan beli buat bala pula. Patutnya duit tu tak beli motor, beli kereta. Patutnya duit tu kita bagi terus dekat surah An-Nur fasa 3 ibadah sebasatan. Ni infak kat surah An-Nur. Ada duit, tak nak beli apa-apa. Tak nak beli apa-apa. Tak nak ada rumah, tak nak ada kereta, tak nak apa lah. Nak bagi kat surah An-Nur fasa 3 ibadah sebasatan. Boleh? Boleh. Bagilah. Tapi Allah kata, janganlah lupa bahagian kamu. Kamu kan nak pakai motor. Kamu kan kena ada kereta. Perlu kereta, perlu motor. Kan? Perlu rumah. Belilah. Maksudnya, duit tu asalnya untuk pahala semua. Bukan untuk kita. Tapi Allah kata, jangan lupa untuk kamu. Bila jangan lupa untuk kita, maksudnya ada bahagian kita yang kita nak gunakan duit itu nak beli keperluan-keperluan. Tetapi tidak bermaksud buat apa saja. Keperluan tu pun mestilah keperluan yang membawa kepada nilai pahala. Dan Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Berbuat baik kepada hamba-hambaku. Jadi, inilah contoh tadi. Kebaikan tadi. Kita buat baik, cinta,
dan melakukan kebaikan. Ketika di saat kita mencintai dan kita melakukan kebaikan, adakah kebaikan itu, cinta itu kita lakukan untuk dibalas? Ini maksudnya. Adakah cinta itu nak dibalas dengan kebendaan, dengan perhatian, nak dibalas dengan kata-kata? Oh, dah dipuji baru rasa dicintai, dipuji baru dicintai je mas sekalian. Kalau tak dipuji tak rasa dicintai. Dipuji baru nak rasa dicintai. Sekejap je mas sekalian. Barang saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, sambung sikit. Okey. Jadi kefahaman begini mesti kita luruskan. Hati-hati dalam menjaga nilai itu. Maka di saat kita melihat kasih sayang itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu hanyalah mengharapkan kebaikan, bukan mengharapkan kebendaan. Sebab itu niat tadi, contoh solat, niat kerana Allah, mengharapkan Allah, bukan mengharapkan kebendaan. Kalau kasih sayang itu kita nak mengharapkan kebaikan, maka kita mengharapkan kebaikan. Okey, soalannya di sini, membesarkan, melihat kebaikan itulah yang kita nak latih. Apa yang kita harapkan kebaikan? Bagaimana kita nak faham balasan kebaikan itu? Nah, di sini kata kuncinya. Sebab bila kita tak faham, kebaikan dibalas kebaikan. Kebaikan dibalas kebaikan. Kita akan mengharapkan kebendaan. Malah kalau kita tak faham kebaikan itu bukan kebendaan. Ni kena faham ni. Sebab ramai hari ni, kita beramal, mengharapkan tanpa sedar kita mengharap kebendaan. Ini termasuk dalam pembahasan riak, kan? Kita mengharapkan pembalasan keduniaan. Sedangkan dunia ini bukannya ada kebaikan selagi mana kita tak minta kebaikan. Jadi makna pertama kita kena faham di sini jemaah sekalian, nilai kebaikan itu mestilah kita perhatikan, mestilah kita hayati. Apakah yang dimasukkan nilai kebaikan? Contoh kasih sayang tadi. Adakah aku nak mengharapkan perhatian? Itu bukan kebaikan. Adakah aku nak mengharapkan kebendaan? Itu bukan kebaikan. Kebaikan ini adalah kita nak mengharapkan yang mana, di mana kata Allah, berbuat baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Yang ini. Nilai kebaikan yang paling tinggi itu adalah apabila kita melihat Allah Ta'ala yang baik kat kita. Allah Ta'ala berikan kebaikan. Dan sudah apa yang pertama kebaikan? Allah bagi kita iman ni mas sekalian. Allah bagi kita iman. Allah bagi kita kehidupan. Jadi, kena nampak Allah dulu. Kebaikan itu dikira apabila nampak Allah dulu. Bukan nampak benda, bukan nampak suami, bukan nampak isteri, bukan nampak anak, bukan nampak selainnya. Kena nampak Allah yang memberikan kita peluang berbuat baik dengan isteri kita. Allah yang berikan kita peluang berbuat baik dengan anak-anak kita. Maknanya berbuat baik ni semua perbuatan kebaikan yang kembalikan semua kepada Allah. Makna kembali kepada Allah, contoh, kita boleh bagi duit kat isteri kita. Bukan sebab kita bekerja semata-mata, bukan sebab kita ada duit. Kita boleh bagi duit kat isteri kita sebab Allah baik bagi kita masa, tenaga untuk cari duit. Dapat duit boleh bagi kat isteri tak? Okey, itu masuk bukan nampak kebendaan,
kita nampak Allah berikan peluang untuk kita berbuat kebaikan itu. Itu maksud saya kata, bagi duit je, nak harap orang ucap terima kasih. Dan bagi duit dia sebab apa? Sebab kita sayang dia. Kita tak nampak proses. Kita skip, kita nampak, oh duit datang pada aku bagi duit dengan harapan bina kasih sayang. Kita malah nak membeli kasih sayang dengan duit. Orang cakap kasih sayang tak boleh dibeli dengan duit. Tapi kalau tak ada duit, hilang kasih sayang. Tu rapuh lah. Bagi saya, pusing lah terbalik. Kona terbalik atas bawah ke. Kasih sayang tidak boleh dibeli dengan duit. Tapi kalau tak ada duit, hilang kasih sayang. Bohong lah kasih sayang macam tu. Hipokrit lah. Sama je. Kasih sayang tak boleh hilang tanpa ada apa-apa. Kasih sayang tu ada. Kekal. Existing. Dan real. Dia mesti kekal. Kalau tak kekal tu bukan sayang lah. Kasih sayang tu kekal. Kalau sifat dia kekal tanpa ada sebab lain, maka sayang. Kalau masih mencari sebab untuk sayang, itu bukan sayang, bukan sayang lah. Mencari sebab. Apa sebab kau sayang isteri aku ni? Kenapa kau sayang isteri aku? Cari sebab. Sebab apa ya? Kalau masih mencari sebab, maka tak sayang lah. Sebab sayang ni tanpa sebab. Tak ada sebab. Tanpa perlukan alasan. Abang bagi alasan kenapa nak sayang saya. Sebenarnya soalan tu tak timbul. Bukan kena fikirkan ataupun kena apa ke. Tidak. Sebab soalan itu tidak patut timbul. Kalau benar sayang, maka tak apa soal lah. Apa dia buat? Dia buat adalah dia akan memberikan segala kebaikan. Dan kebaikan itu mestilah bermula daripada Allah. Kebaikan dari Allah, bukan dari makhluk. Buktinya apa? Terus surah Al-Baqarah 201 tu kita minta kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia. Macam mana nak kita tak nampak balasan? Kita nak alihkan pandangan, jangan harapkan balasan makhluk. Macam mana kita nak alihkan pandangan supaya tak nampak benda? Kita kena nampakkan kebaikan itu kita minta dari Allah. Dan Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuatlah baik sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Nampak? Allah suruh buat baik dengan isteri kita. Bukan sebab isteri kita tu baik ataupun kita nak buat baik supaya kita boleh dapat benefit apa-apa pada isteri kita, pada anak kita, pada sesiapa sajalah. Kita buat baik dengan sesiapa pun. Dalam ayat ni, hamba-Ku. Maka sebenarnya kerana Allah telah berikan kebaikan pada kita. Allah beri peluang kita ada duit untuk bagi dia duit. Allah bagi peluang bagi kita ada masa untuk bagi dia masa. Allah bagi peluang kita ada perhatian supaya boleh beri perhatian. Macam mana nak memberi kalau tidak diberi? Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak adil, Ustaz? Dia ni nak kahwin dua. Cuma sekalian tanya saya soalan. Macam mana nak adil, Ustaz? Saya jawab, macam mana nak adil? Adil pun bukan pada kita. Ya tak ya? Mana adil pada kita? Tak ada. Adil pada Allah. Sifat adil, sifat Allah. Sebab tu Nabi kata kita takkan boleh berlaku adil. Sebab adil bukan kita punya. Mana boleh mengaku? Mintalah ke Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah keadilan. Adilkan aku, Ya Allah. Minta. Berapa ramai orang minta? Tak minta pun. Orang kata takkan nak makan dengan kasih sayang. Memang teruklah Cik Nah. Malah kahwinan tu bukan cinta semata-mata. Ia dengan tanggungjawab. Nampak no tak faham? Cinta tu tanggungjawab lah. Kalau tak bertanggungjawab tu bukan cinta. Dia biarkan isteri dia tak didik. Biarkan kecewa, biarkan mengana. Kau lembut macam mana pun. Kau nampak gentleman macam mana pun. Kau macam mana kalau kau biarkan isteri kau. Kau tak tanggungjawab. Orang tak tanggungjawab ni memang tak boleh diberi muka. Memang Allah pun marah. Kau khianati, lepas tu nak buat-buat baik pula. Tak boleh. Allah marah. Kalau Allah marah lah. Kenapa kita nak? Allah kata apa? Tengok. Dan janganlah kau buat kerosakan di muka bumi ni. Kerana aku tak suka orang buat kerosakan. Rosak ni bukan yang hancurkan barangnya. Hancurkan rumah tangga pun rosak juga. Menghancurkan hati suami, menghancurkan hati isteri. Macam mana menghancurkan hati ni? Tak didik. Hati tu tak ada iman.
Bila tak ada iman, hancur lah hati tu. Tak terdidik, tak dididik, tak mau dididik. Allah tak suka. Allah marah. Aku benci orang buat kerosakan atas muka bumi ni. Jangan. Cinta tu tanggungjawab. Dia tak boleh dipisahkan. Tanggungjawab yang paling utama adalah bimbing isteri menghadap Allah. Bimbing isteri kena Allah tu tanggungjawab nombor 1. Bukan suap mulut bagi makan dia. Bukan dia belikan barang, belikan itu, belikan ini. Itu tak bertanggungjawab. Itu kebendaan. Itu namanya memperdagangkan cinta. Kono-kono cinta. Diperdagangkan dia. Tak dipimpin. Tanggungjawab nombor 1. Pimpin isteri, anak-anak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itulah cinta. Jadi biarkan dia. Laki tanggungjawab macam mana tu? Tu kan laki tanggungjawab. Nampak? Dan yang tak bertanggungjawab ni memang akan disela, akan dimarahi oleh Allah. Sebab orang yang tak bertanggungjawab itu akan membuat kehancuran. Yang meninggalkan tanggungjawab. Siapa yang meninggalkan tanggungjawab, sebenarnya dia menghancurkan satu kebaikan itu. Baik. Jadi, kebaikan itu dimulai dengan melihat Allah. Kata kuncinya, macam mana nak lihat kebaikan? Kena Allah. Maka kebaikannya pada Allah. Selagi dia tak kena Allah, maka dia tak akan kenal kebaikan. Sebab tu orang yang hanya kenal Allah saja yang boleh mengenal kebaikan. Boleh melakukan kebaikan. Sebab orang yang tak kenal Allah, dia akan datang mengungkit nanti. Dia ingat kebaikan lagi dia. Aku yang cari ni, aku yang itu. Dia akan mengungkit pergaduhan. Mengaku aku sayang, bergaduh, cemburu, iri, dengki, khianat. Tapi kalau nampak kebaikan tu dari Allah, kenal Allah. Dia kenal Allah. Sebab tu Nabi kata, alaikum bisidik. Naklah kamu jujur, naklah kamu benar. Apa dia yang pertama yang kita kena benar? Benar. Mengaku bahawa hanya senya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Maka kebaikan tidak boleh diduakan. Kebaikan itu bukannya kebenaran. Kebaikan itu adalah pemberian Allah. Pemberian, kurniaan Allah. Sebab tu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenal Allah. Ya Allah, kurniakan kebaikan di dunia. Bila kebaikan di dunia, itulah sebab tu yang nombor 1 kebaikan yang Allah pilih. Besar nilai kebaikan tu iman. Bila iman, kita nampak kebaikan. Kita nampak Allah Ta'ala tu maha baik. Macam ni. Nak bincang, dia bukan dalam satu terminologi yang mesti dalam bentuk ABC, bukan. Dia ada satu sifat yang Allah campakkan dalam hati. Itulah sifat qalbun salim. Allah campakkan ketenangan, keyakinan itu. Allah jadikan keyakinan. Di saat kita nak mencari kebaikan dengan kebenaran. Jemaah sekalian, kita perbetulkan kefahaman dengan niat mengatakan, ya Allah, aku nak mencari kebaikan dengan kebenaran, bukan kebenaran. Ada orang cari kebaikan dengan kebenaran. Maka kita kena cari kebaikan dengan kebenaran. Bila sebut kebenaran, memang Allah akan berikan kita bimbingan. Allah masukkan ketenangan, keyakinan dalam hati. Allah akan tiupkan. Allah akan masukkan keyakinan. Bila keyakinan masuk dalam hati, apa yang berlaku adalah dia akan melakukan kebaikan. Setiap perbuatan itu dia mengharapkan kebaikan. Contoh, ni kesimpulan kita jemaah sekalian. Ramai orang, contoh, bagi isteri makan dengan duit. Isteri bagi suami makan. Tapi dia tak harapkan kebaikan pada bagi makan tu. Dia ingat dah bagi makan, selesai. Betul tak? Dah bagi tu, bagi ni dah lah. Selesai lah kata. Akhirnya apa? Bergaduh. Hancur lebur. Tak selesai mas sekalian. Sebab kita tak mengharapkan kebaikan. Orang yang mula kena Allah, hatinya tenang ni, dia kena Allah. Maka setiap perbuatan yang dilakukan. Sebab tu benda ni perbahasan CP je mas sekalian. Sebab tu kena bahaskan, kena syarahkan, cari bimbingan. Orang yang kena Allah,
Dia takkan terlepas daripada berharap setiap perbuatannya digantikan dengan kebaikan. Sebab belum jadi kebaikan lagi, jemaah sekalian. Selagi mana Allah tak kurniakan pahala padanya. Ini kesimpulan pula. Kebaikan tu pahala. Pertama, kita kenal Allah. Kedua, kita nampak segala kurniaan ini dari Allah. Allah kurniakan kita isteri. Haza min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan daripada Allah. Haza, surah An-Naml ayat 40. Ini Nabi Sulaiman yang kata. Haza min fadli Rabbi. Haza min fadli Rabbi. Kita nampak kurniaan pada Allah. Bila Allah kurniakan isteri, kurniakan anak, kurniakan rumah, kurniakan kereta, kurniakan tangan boleh tolong orang, kurniakan kaki boleh jalan kepada tempat kebaikan. Maka next step yang kita kena buat, yang jangan kita lupa, harapkan kebaikan pada perbuatan itu. Harapkan kebaikan pada anugerah itu. Sebab tu kita harapkan kebaikan atas anak kita. Siapa yang nak kahwin, contoh kahwin senang nampak lah. Sebab lepas kahwin letak tangan atas umbu-umbu isteri. Ingat lagi tak? Tak ingat? Tak ingat kahwin lagi? Kahwin balik. Letak tangan atas kepala. Mintakan kebaikan pada isteri kita. Belum baik lagi tu, perangai belum tentu lagi. Jadi langsui lagi. Belum jadi langsui lagi, berubah jadi kuntilanak ke apa ke, takut. Kita cakap kita bukan apa ustaz, kita setia ke takut ke perangai dia melompat lagi. Orang perempuan ni, penutup ni, bahaya tak bahaya orang perempuan ni yang tak ada didikan. Cuba tengok, dia punya ekspresi dia, dia tak fikir orang lah. Contoh, lelaki ni, kalau buat perempuan ni, orang cakap lelaki suka perempuan. Kalau lelaki tak suka perempuan tu, kiamat lah. Tengok benar, suka kan. Tapi suka dia tak ada sampai fanatik. Tak berlari lah nak mengejar perempuan yang dia suka tu. Kalau keluar artis datang daripada mana-mana ke, berlari kejar. Tapi orang perempuan, turun je artis dia suka, berlari dia, out of control. Lepas tu Nabi kata, ikat kaki isteri dan anak kamu. Sebab memang dia akan out of control, cepat terkesan, cepat untuk express, cepat untuk meluahkan perasaan. Kelang kabut dia lari kejar Pak Sun Jong. Entah siapa dah nama dah. Berlari dia kejar. Nampak tak? Sebab tu hati-hati. Takut kita. Takut lah lelaki. Kamu mengamuk je aku lah kan. Dia baling lesung batu kan. Benjol kepala. Bukan kata benjol, tak kokak kepala. Dah berlubang sebelah. Sebab takut tu. Kerja nak masuk kuliah pun tak boleh juga. Dia kena segera. Dia tak ada kerja solat pun tak ada. Dia bukan kerja fizikal. Malah makruh sebenarnya kalau berlari nak solat. Dia kena tenang, santai. Dia segera tu pada hati, bukan pada perbuatan. Berlari tidak. Dah solat, jalan. Semua cepatlah. Fastabiqu khairan, cepat. Bukan kelang kabut. Ini senang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Maka minta kebaikan pada isteri tu. Ya Allah, berapa ramai suami minta kebaikan. Dia tak, dia minta isteri dia faham, isteri dia berubah, isteri dia ni. Tapi tak minta kebaikan pada Allah, pada isteri dia. Ya Allah, berikanlah kebaikan melalui isteri aku ni, ya Allah. Isteri aku ni tahu tak baik, perangai dia entah tentu arah, tak tentu arah. Kerja okey, kerja tidak. Kerja kembang, kerja kuncup. Bagilah kebaikan, ya Allah. Doa kena ikhlas. Bukan sebab kepentingan. Bila baik, senang. Kepentingan orang cakap kan. Kalau baik, senanglah dia ambil kesempatan. Tak ada kesempatan atas kebaikan. Kebaikan milik Allah. Tak ada siapa boleh ambil kesempatan atas kebaikan. Kita pun salah faham. Kalau kita buat baik, nanti kan senanglah orang. Tak ada. Kebaikan milik Allah. Tak ada siapa boleh ambil kesempatan atas kebaikan. Kalau ada orang ambil kesempatan atas kebaikan, makna dia belum buat kebaikan. Dia pun ada hati dia, ada sesuatu udang sebalik mi. Ada hidden agenda. Akhirnya Allah datangkan orang ambil kesempatan atas dia. Jadi senang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka kesimpulan, mintalah kebaikan.
orang yang faham kenal kebaikan ni, dia pertama dia nampak semuanya haza min fa'li rabbi, semua daripada kurniaan Allah. Seterusnya, dia mengharapkan setiap perbuatan itu balasan dan kebaikan. Ini adalah hadis Nabi. Ini nak masuk Ramadan ni, iman dan wahtisaban, mengharapkan keimanan dan ganjaran. Jadi jangan putus jemaah sekalian, harapkan kebaikan pada setiap perbuatan kita. Harapkan kebaikan pada pahala, harapkan kebaikan pada setiap perkara kita lakukan, harapkan pahala. Ni infak dekat surah An-Nur 3A ni, harapkan pahala. Bagi hari Jumaat ni infak. Bagi harapkan pahala. Orang cakap ambil kesempatan kebaikan tu salah. Betul, itu masuk perasaan baik lah. Sebab kebaikan takkan ada orang boleh ambil kesempatan jika benar-benar dia mengharapkan kebaikan. Sebab tiada istilah dikhianati kerana melakukan kebaikan. Tak ada istilah teraniaya kerana melakukan kebaikan. Kebaikan tetap kebaikan. Dia takkan jadi keburukan. Dia takkan berubah jadi buruk. Melainkan dia tidak buat kebaikan. Dia hanya nampak saja perbuatan, tapi hati tidak berserta Allah. Tidak berserta, tak nampak. Modal yang dia nak buat baik itu, modal yang dia nak buat baik itu adalah dari Allah. Dia tak nampak. Dia nampak diri dia. Dia susah payah nak buat baik. Dia susah payah. Sedangkan Allah yang bagi dia kebaikan. Wa ahsin. Pegang ayat ni jemaah sekalian. Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Setiap kali kita nak buat baik, ingat, Allah dah buat baik dengan aku dulu. Jadi tak usah pandang makhluk lah. Allah buat baik dengan aku dengan Allah berikan apa yang aku ada ni untuk buat baik dengan orang. Maka kita pun cakap, ya Allah, berikanlah kebaikan atas perbuatan ni. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Baik, itu saja kongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Teruskan menyokong, bantu surah An-Nur 3A fasa 3A Bandar Sembang Selatan. Infak dana untuk aktiviti surau. Kita harapkan kebaikan atas duit kita tu. Seorang sikit infak. Bagi, tak boleh 50, bagi 100. Tak boleh 100, bagi 500. Dia kena macam tu dengan kebaikan. Jangan harapkan yang sikit, kena harap banyak. InsyaAllah, moga-moga suburlah terus majlis ilmu ini. Walaupun atas talian, kita nak gunakan manfaat nikmat Allah Ta'ala atas talian ini dengan kebaikan. Itu saja. Terima kasih kepada semua jawatankuasa Surah An-Nur, Cik Zul dan semua jawatankuasa dan semua jemaah yang berluangkan masa bersama-sama mengimarahkan majlis kita pada pagi yang penuh barakah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.